Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Seperti biasa, saya akan mulakan dengan laporan mengenai tindakan Task Force Operasi Pematuhan. PDRM melalui Task Force Operasi Pematuhan melibatkan 4,659 pasukan pematuhan yang terdiri daripada 16,083 anggota telah membuat 68,456 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP PKPP. Sebanyak 4,188 pasaraya, 6,225 restoran, 2,056 penjaja dan 2,615 pasar awam dan pasar tani telah diperiksa. Turut diperiksa adalah 3,784 tempat ibadah serta 1,432 tempat riadah. PDRM telah menahan 222 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPP, dan daripada jumlah itu seramai 49 individu telah direman manakala 5 individu dijamin. 168 individu telah dikenakan kompaun. Antara kesalahan engkar arahan PKPP termasuklah aktiviti dalam pub dan kelab malam, iaitu yang paling banyak. Aktiviti melibatkan kehadiran orang ramai yang menyukarkan penjarakan sosial dan juga aktiviti lain yang melanggar SOP. Melanggar SOP kuarantin di rumah serta tidak memakai pelitup muka. Task Force akan mempertingkatkan pemeriksaan serta mengambil tindakan ke atas pemilik premis dan orang awam yang tidak mematuhi SOP PKPP yang ditetapkan. Dan kita berharap rakyat akan terus menjadi mata dan telinga bagi pihak berkuasa untuk melaporkan apa-apa tindakan yang melanggar SOP. Mengenai kawalan sempadan negara, Operasi Benteng ataupun Ops Benteng melibatkan PDRM, ATM, Rela dan agensi-agensi lain masih mengawal ketat sempadan negara secara bersepadu dari dibolusi oleh pendatang tanpa izin ataupun parti, terutamanya melalui lorong-lorong tikus. Dari 1 Mei hingga 9 Ogos 2020, seramai 2,869 parti, 620 tekong dan 164 penyeluduk telah ditahan menerusi operasi benteng ataupun Ops Benteng. Juga ditahan adalah 119 bot atau kapal serta 296 kenderaan. Semalam, PDRM telah membuat 64 sekatan jalan raya Ops Benteng dan memeriksa 32,675 kenderaan bagi mengekang kemasukan parti terutamanya di lorong-lorong tikus. PDRM telah berjaya menahan 6 warga asing di sekatan jalan raya Ops Benteng di atas kesalahan imigresen. Seperti yang saya sentiasa tegaskan bahawa pihak kerajaan akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana orang yang memasuki sempadan negara secara haram, termasuklah mereka yang bersekongkol dengan kemasukan mereka ini. Mengenai operasi sanitasi awam COVID-19, Op Sanitasi Awam di bawah kawal selia KPKT sejak 30 Mac 2020 telah melakukan 9,553 Op sanitasi yang merangkumi 134 zon. Semalam, sebanyak 8 Op sanitasi yang meliputi 8 zon, termasuk 2 zon kuning,
di 3 buah negeri iaitu Sabah 6 operasi, Johor dan Sarawak 1 operasi. Ops sanitasi ini melibatkan 12 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat serta 91 anggota pihak berkuasa tempatan dan agensi-agensi lain. Turut menyertai ops sanitasi awam adalah 2 jentera Jabatan Bomba dan Penyelamat. Mengenai kuarantin wajib, dari 24 Julai hingga 9 Ogos, seramai 9,016 individu telah pulang ke tanah air melalui pintu masuk sempadan antarabangsa dan kesemua mereka telah ditempatkan di 58 hotel dan 5 Institut Latihan Awam ataupun ILA di Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Johor, Sarawak, Kelantan, Perak, Perlis, Kedah dan Labuan. Dari jumlah itu, seramai 20 individu telah dibawa ke hospital untuk rawatan kerana positif COVID. 1,599 individu telah di-discharge dan dibenarkan pulang ke rumah. Ini setelah 14 hari berada di pusat kuarantin dan dikuarantin secara wajib. Rakyat kita pulang dari 31 buah negara dari seluruh dunia seperti Jepun, Turki, Korea Selatan dan lain-lain lagi lah. Kerajaan memandang serius insiden-insiden ketidakpatuhan SOP home quarantine yang lepaslah yang telah menyebabkan penularan jangkitan COVID-19 kepada ahli keluarga dan juga masyarakat sekeliling. Oleh itu, pegawai Kementerian Kesihatan bersama dengan anggota PDRM telah membuat 1,434 pemeriksaan mengejut semalam untuk memastikan kesemua yang terlibat mematuhi SOP yang ditetapkan. Daripada pemeriksaan mengejut tersebut, 5 individu telah pun dikenakan tindakan. Jadi yang tadi saya sebut yang dah tamat tempoh 14 hari. Ada lagi baki yang masih belum tamat. Mengenai penyelarasan kadar bayaran di stesen kuarantin, ya, kita mendengar beberapa aduan daripada yang berada di pusat kuarantin, terutamanya di ILA, Institut Latihan Awam, kerana kos yang mereka bayar sama dengan kos di hotel. Sedangkan dari segi facilities, mereka yang tinggal di ILA, fasilitiesnya kurang, jauh lebih kurang berbanding dengan facilities yang ada di hotel. Untuk itu, kita menyemak semula perkara ini dan hari ini mesyuarat khas menteri-menteri telah pun bersetuju untuk memberikan pengurangan charge kuarantin di ILA daripada RM150 sebelum ini kepada RM100 sehari bagi setiap individu. Walau bagaimanapun, untuk kos hotel RM150 adalah kekal. Bagi keluarga, jadi satu lagi adalah bila mereka travel bersama dengan keluarga beserta anak di bawah umur 12 tahun, kita membenarkan mereka untuk menginap di dalam satu bilik. Jadi berkongsi bilik lah. Isteri dan anak boleh berkongsi bilik. Anak yang di bawah 12 tahun. Cuma individu kedua atau ketiga yang berkongsi bilik dikenakan charge RM50 satu hari untuk kos makan minum dan juga perkhidmatan yang lain. Bagi kanak-kanak yang berumur 12 tahun ke bawah, misalnya, ada kes, walaupun tidak banyak, yang anak-anak ni travel sendiri. Ada yang umur 7 tahun pun ada. Ya, kita dapati ada 7 tahun. Biasanya mereka travel sendiri dan sampai saja di airport, wakil daripada syarikat penerbangan tunggu di depan pintu pesawat untuk dibawa pulang kalau dulu
keluarga menunggu di luar. Sekarang ini, walaupun mereka di bawah umur 12 tahun sekalipun, dari segi polisi je, sesiapa saja yang pulang dari luar negara akan dikuarantin wajib selama 14 hari. Jadi yang di bawah 12 tahun juga terpaksa dikuarantin wajib. Jadi mereka yang memerlukan peneman, sama ada ibu atau bapa boleh tinggal bersama mereka di dalam bilik yang sama. Untuk kategori seperti ini, kita bersekalian bersetuju untuk tidak mengenakan charge kepada kanak-kanak tersebut, juga dengan ibu atau bapa yang menemani mereka. Kalau tadi saya sebutkan bahawa jumlah ILA tidaklah banyak, ya, tidak begitu banyak berbanding dengan hotel. Ada 5 ILA berbanding dengan 58 hotel. Jadi untuk yang memilih ILA, maka mereka mesti melaporkan apabila sampai ke pintu masuk negara kita, dan tempat mereka oleh kerana terhad, maka tertakluk kepada ketersediaan bilik untuk menempatkan mereka. Bagi mereka yang tinggal di hotel, ada 58 hotel, jika mereka ingin untuk upgrade bilik mereka, katakan mereka tinggal di hotel tapi mahu bilik yang lebih besar, mahu suite dan sebagainya, dibenarkan. Tetapi mereka perlulah menanggung sendiri kos bilik tersebut. Terdapat rayuan supaya diperluaskan pengecualian. Sekarang ni pengecualian hanya diberikan kepada pemegang kad OKU yang berdaftar dengan JKM dan juga pelajar-pelajar daripada keluarga B40. Hari ini kita berbincang dan kita bersetuju untuk menambahkan pengecualian kos kuarantin ini, iaitu kepada warga negara dari keluarga B40. Ada sedikit ada kes-kes tertentu yang ibu bapa mereka keluar pergi melawat anak mereka di luar negara, dan bila balik mereka dikuarantin, dan mereka daripada keluarga B40. Jadi tetapi syaratnya seperti juga syarat pelajar B40 yang perlu memberikan bukti pendapatan keluarga yang ibu atau bapa yang B40 ini mestilah membuktikan bahawa mereka adalah terdiri daripada golongan B40 dengan mengemukakan bukti pendapatan dan sebagainya. Begitu juga dengan banduan penjara yang baru dibebaskan di negara jiran yang tidak mampu dan tiada sumber kewangan. Jadi mereka juga perlu juga kita kecualikan daripada kos kuarantin. Ada juga rayuan daripada mereka yang ditamatkan pekerjaan dan mereka balik, ataupun yang terkandas lama di luar negara sehingga habis, tiada lagi balance wang mereka untuk membayar kos kuarantin, kos hotel, kuarantin di hotel ataupun ILA. Mereka ini boleh membuat rayuan kepada NADMA dan perlu membuktikan bahawa mereka tidak mempunyai sumber kewangan kerana sebab-sebab dibuang kerja ataupun terlalu lama stranded di luar negara ataupun terkandas di luar negara sehingga kehabisan wang dan sebagainya. Jadi ini adalah kelonggaran-kelonggaran yang diberikan kepada rakyat kita yang akan dikuarantin apabila pulang ke luar negara, daripada luar negara. Mengenai PKPD di Perlis, mengambil kira kes yang aktif yang berpunca daripada kluster Siwa Gangga di Sanglang Perlis, kerajaan telah membuat keputusan untuk melaksanakan PKPD secara bersasar, PKPD bersasar secara pentadbiran.
targeted MCA, MCO. Kalau dulu, kalau ada kes yang melibatkan penularan COVID-19, kita mungkin lock seluruh daerah. Ataupun kalau mula-mula dulu mungkin seluruh negeri. Sekarang ni seperti dah diputuskan bahawa ia berdasarkan lokaliti. Jadi sebab itu kita panggilkan PKPD diperketat, bersasar kerana kita berdasarkan kawasan, dan juga kita tidak buat, dan kita buat secara pentadbiran. Dua kampung yang terlibat di Perlis, iaitu Kampung Kuala Sanglang dan juga Kampung Tanah Timbul. PKPD secara bersasar pentadbiran ini akan bermula dari 10 Ogos sehingga 31 Ogos 2020 yang melibatkan 191 buah rumah dengan 872 penduduk. Pelaksanaan PKPD bersasar secara pentadbiran ini akan menggunakan pakai SOP yang sedia ada. Sebelum ni kita dah banyak dah melaksanakan PKPD secara pentadbiran, iaitu dengan bezanya berdasarkan kawasan. Jadi kita akan tambahkanlah sekatan jalan raya di setiap laluan masuk dan juga beberapa cut off jalan raya. Jadi SOP-nya hampir sama, cuma dari segi SJR je, sekatan jalan raya sedikit berbeza. Pergerakan keluar masuk oleh penduduk setempat atau penduduk dari luar kawasan PKPD adalah tidak dibenarkan sama sekali, dilarang. Walau bagaimanapun, pergerakan penduduk di dalam kawasan PKPD adalah dibenarkan. Jadi mereka bebaslah untuk keluar, untuk membeli barangan dan sebagainya, kerana premis perniagaan di bawah perkhidmatan keperluan asas ataupun esensial dibenarkan beroperasi, dan masa operasi dihadkan dari jam 8 pagi hingga jam 6 petang. Jadi mereka bolehlah keluar untuk membeli barangan keperluan seharian dan sebagainya. Bekalan makanan dibenarkan dibawa masuk ke kedai runcit yang berada di dalam kawasan PKPD. Restoran juga dibenarkan, tetapi dengan makanan berbungkus. Semua pejabat kerajaan dan sekolah yang terletak di dalam kawasan TEMCO, di dalam kawasan PKPD ditutup. Institusi pendidikan misalnya, semua, termasuklah tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah kerajaan, sekolah swasta, dan jika ada universiti di kawasan-kawasan yang terlibat, pendaftaran juga ditangguh. Aktiviti keagamaan sama ada di masjid, termasuklah rumah ibadat bukan Islam, tidak dibenarkan beroperasi. Dan pihak Kementerian Kesihatan akan membuat saringan swab test kepada seluruh penduduk yang terlibat. Tuan-tuan dan puan-puan, ada sedikit kekeliruan kadang-kadang apabila Kerajaan Negeri membuat pengumuman sesuatu yang berkaitan dengan PKPD, peraturan-peraturan yang mendahului Kerajaan Persekutuan. Saya nak ingatkan rakan-rakan kita di negeri-negeri, Akta 3442, iaitu Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit ini merupakan Akta Kerajaan Persekutuan. Kerajaan negeri tidak mempunyai akta sendiri yang menyamai Akta 342 ini, kecuali negeri Sarawak. Negeri lain tidak ada. Jadi setiap peraturan hanya boleh dikeluarkan oleh Kerajaan Persekutuan berdasarkan Akta 342 ini. Kesan daripada Kerajaan Negeri mengumumkan peraturan tanpa kelulusan Kerajaan Persekutuan, peraturan tersebut tidak boleh dikuatkuasakan.
Kalau pihak polis tidak boleh mengambil tindakan untuk menangkap mereka dan mengenakan kompaun kecuali diluluskan oleh kajian persekutuan. Kalau dalam PKPD biasa, kita akan wartakan segala peraturan tersebut, tetapi dengan PKPD pentadbiran, Ketua Pengarah Kesihatan di bawah Seksyen 11/3 boleh mengeluarkan perintah. Yang ini di bawah Akta 342. Seksyen 11/3 ini, Ketua Pengarah Kesihatan boleh mengeluarkan sebarang perintah, peraturan. Jadi di bawah seksyen inilah PKPD pentadbiran ini kita laksanakan. Di Sabah misalnya, ada pengumuman daripada Kajian Negeri yang mengatakan perhimpunan lebih daripada 150 tidak dibenarkan. Ini juga menyalahi daripada peraturan yang dikeluarkan oleh Kerajaan Persekutuan melalui Akta 342 bahawa perhimpunan maksimum adalah 250. Jadi Kajian Negeri tak boleh kata dia hanya benarkan setakat 150. Semua peraturan mesti dikeluarkan oleh satu sumber, iaitu Kajian Persekutuan melalui Akta 342. Jadi saya harap kekeliruan seperti ini tidak perlu berlaku lagi di masa-masa akan datang. Dan kepada rakyat, kepada penduduk di PKPD pentadbiran, saya harap patuhlah kepada setiap SOP yang dikeluarkan. Begitu juga dengan rakyat di seluruh negara. Saya harap kita terus kekal patuh kepada setiap SOP yang dikeluarkan, terutamanya selepas pelancaran kempen pembudayaan norma baru yang dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari Sabtu yang lepas. Jadi itu saja. Terima kasih. Saya buka kepada soalan. Okey. Mengambil kira kluster Siva Gangga yang menyebabkan berlaku pertambahan kes, adakah kerajaan berhasrat mengenakan tindakan lebih berat kepada mereka yang melanggar kuarantin dan SOP? Terima kasih. Ya, seperti yang saya sebutkan, tindakan adalah berdasarkan kepada Akta 342. Pihak polis diberikan kuasa untuk mengambil tindakan. Budi bicara. Pihak polis boleh menggunakan budi bicara. Jadi, di dalam akta itu jelas. Kompaun ataupun kalau tidak kompaun, mereka boleh dihadapkan ke mahkamah. Jadi, tindakan berat itu berdasarkan kepada Akta 342 dan kita pun beri kuasa budi bicara kepada pihak polis. Kalau kes itu seperti itu lagi, bila ramai yang melanggar perintah tidak boleh keluar rumah dan memakai wristband ataupun gelang kuarantin, sudah lebih daripada 30 telah pun kes mereka telah pun dihantar kepada Peguam Negara untuk diambil tindakan menghadapkan mereka ke mahkamah. Jadi ini merupakan tindakan yang serius oleh kerajaan. Alright. Datuk Seri, ini susulan kluster Siva Gangga. Adakah kerajaan bersedia mempertimbang cadangan untuk melaksanakan larangan rentas negeri, khususnya melibatkan negeri-negeri yang terlibat dengan kluster Siva Gangga tersebut? Kita tidak lagi menghadkan pergerakan seluruh negeri. Seperti saya kata tadi, kita berfokus, targeted. Ya, kita bersasar. Kawasan situ yang ada kes positif, kawasan situ yang kita sekat dari segi pergerakan. Mereka tidak boleh keluar daripada PKPD yang telah pun kita laksanakan. Jadi dalam kawasan tersebut, bukan seluruh negeri Kedah ataupun seluruh negeri Perlis. Okey? Okey, Datuk Seri, nak tanya, sebelum ni Datuk Seri ada maklumkan akan berbincang mengenai jenis pelitup muka yang sesuai dipakai oleh murid-murid sewaktu di sekolah. Contoh seperti yang boleh dicuci semula kan. Okay, jadi nak tahu sekarang ni update ataupun perkembangan mengenai perkara tersebut, sebab kita tahu untuk penggunaan pelitup muka di sekolah ni tidak diwajibkan tapi amat digalakkan. Ya. Kita dah saya dah bangkitkan di dalam mesyuarat khas jawatankuasa khas menteri-menteri. Yang ada dua sebenarnya. Mula-mula saya cadangkan supaya kain
yang boleh dijahit, jadikan pelitup muka supaya boleh dibasuh. Keluarga miskin pun tidak ada isu lagi. Terpaksa berbelanja RM1 satu hari untuk setiap mask yang akan dipakai buang. Jadi kita telah pun minta supaya Kementerian Kesihatan membuat kajian. Dulu dia dah keluarkan kena ada 3 lapis, 3 ply. Jadi kita minta, kalau 3 ply itu mungkin lebih mahal juga harganya. Pasal fabrik dia adalah fabrik tertentu yang diluluskan. Kita sekarang ni kita mencadangkan supaya kalau boleh tak kain biasa digunakan untuk menutup muka. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mencadangkan supaya face shield juga boleh digunakan. Sebab face shield ini beli sekali tak perlu tukar hari-hari. Dia cuba boleh dicuci saja. Harga saya difahamkan tak mahal, RM2-3 saja. RM3 atau RM4 saja satu untuk face shield. Dan hari-hari boleh balik, boleh cuci balik. Besok dia boleh pakai lagi. Mungkin 2, 3, 4 bulan boleh pakai, sekali beli saja. Iaitu juga kita minta saya minta Kementerian Kesihatan membuat kajian. Boleh atau tak boleh. Dan yang ketiga, asalkan tutup muka. Sebagai tutup muka, iaitu hidung dan mulut yang bahaya mengikut Kementerian Kesihatan. Jadi kita juga minta supaya mereka yang memakai purdah misalnya, adakah perlu atau tak perlu memakai mask lagi. Dia dah ada penutup iaitu kain purdah. Ataupun kalau di setengah-setengah negeri memakai kain selendang dan sebagainya boleh ditutup muka. Kain selendang, penutup kepala di setengah negeri, tutup muka menggunakan boleh atau tak boleh. Jadi inilah perkara-perkara yang sedang diteliti oleh Kementerian Kesihatan. InsyaAllah kalau dah diluluskan, kita akan umumkan. Tujuan kita adalah untuk mempermudahkan rakyat kita menutup muka. Dan kalau perkara itu dah boleh, mungkin satu hari kajian boleh mewajibkan kalau nak diwajibkan. Jadi tidak lagi membebankan rakyat apabila menggunakan penutup muka. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.